Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Perancis dengan mengadakan lawatan ke Matra BAE Dynamics and Alena MBDA. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. MBDA adalah satu-satunya syarikat di Eropah yang mereka bentuk dan menghasilkan sistem peluru berpandu dan peluru berpandu untuk memenuhi keseluruhan rangkaian keperluan semasa dan masa hadapan bagi ketiga-tiga cabang angkatan tentera iaitu udara, laut dan darat. MBDA juga merupakan satu-satunya syarikat pertahanan berintegrasi yang menyediakan peluru berpandu dan sistem peluru berpandu untuk setiap cabang angkatan tentera. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia di syarikat MBDA di Le Plessis Robinson, Paris, dilalukan oleh Mr. Eric Beranger, Ketua Pegawai Eksekutif MBDA dan para pegawai kanan syarikat berkenaan. Baginda seterusnya berkenan menyaksikan tayangan demonstrasi video mengenai air defense systems dan mendengar sembah penerangan mengenai produk serta perkhidmatan MBDA oleh Ketua Pegawai Eksekutif MBDA. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menyaksikan demonstrasi simulator Keen Mistral Virtual Reality dan kemudiannya berangkat menuju ke kawasan pelancaran bagi menyaksikan pameran statik. Pada sebelah petang, ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima kunjungan hormat daripada Mr. Patrick Pouyanné, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Total Energies. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kunjungan hormat berlangsung di Hotel Plaza Athénée, Paris. Semasa kunjungan hormat, Baginda dan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Total Energies membincangkan isu yang mempunyai kepentingan bersama dalam bidang tenaga dan perdagangan. Pada sebelah malam, ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Élysée Palace bagi menghadiri majlis santai malam yang dihoskan oleh Tuan Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis dan mengadakan majlis perjumpaan tete-a-tete bersama Tuan Yang Terutama. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Élysée Palace, Paris. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Colonel Guillermo Chantro, Military Commander of the Presidency of the Republic. Baginda seterusnya dijunjung berangkat melintasi barisan kawalan kehormatan sebelum dialulukan oleh Presiden Republik Perancis. Semasa majlis santai malam dan perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Maha Mulia dan Tuan Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis termasuk bidang tenaga, pertahanan, keselamatan, perubahan iklim, ekonomi dan perdagangan serta usaha-usaha untuk meningkatkan lagi ASEAN-France Development Partnership.
Menyediakan pendidikan berkualiti dan holistik untuk kehidupan pelajar yang bermatlamat bagi mencapai visi pendidikan berkualiti negara progresif itu antara plan strategi Kementerian Pendidikan 2023-2027 serta inisiatif yang dijalankan dalam mendukung dan merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan. Menteri Pendidikan menyatakan perkara itu semasa sesi muzakarah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bersama Kementerian Pendidikan. Sesi muzakarah diadakan di Sekolah Menengah Sultan Hassan, Temburong. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Rodang Haji Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh berkata, antara inisiatif tersebut ialah meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dalam kalangan pelajar di peringkat rendah, menengah dan peringkat pengajian tinggi melalui program yang dikendalikan oleh pihak Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEM dan Pembinaan Piawaian Digital Literasi. Penyediaan rangka kerja kurikulum khas bagi penubuhan sekolah khas swasta pertama bagi pelajar berkeperluan khas tahap tinggi dijangka mula beroperasi pada awal tahun 2024. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Dr. Haji Mahali bin Haji Mumin. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Majlis Keselamatan Siber Emirat Arab Bersatu menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi mengukuhkan komitmen dan kerjasama ke arah kemajuan dalam keselamatan siber. Penandatanganan tersebut diadakan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa Abu Dhabi sebagai acara sampingan kepada Minggu Keselamatan Siber Serantau yang diadakan pada 8 hingga 13 Oktober 2023 di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu. MOU dalam bidang kerjasama keselamatan siber ditandatangani oleh Yang Berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Perukah Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Minister in charge of Cyber Security, Wakil Kerajaan ke bawah Tulia Maha Mulia. Manakala Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Hamal Al-Kuwaiti, Ketua Keselamatan Siber, mewakili Kerajaan UAE. Penandatanganan itu menyerahkan komitmen kedua-dua negara untuk memupuk persekitaran siber yang selamat dan berdaya tahan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Demonstrasi pemprosesan keropok udang, kuih sapit serta tunjuk cara menumpak ambuyan menarik perhatian para peserta program berdudun ke Kampung Sungai Bunga. Diungkapkan oleh Green Brunei dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, program diadakan di Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung, Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. 27 peserta yang mengikuti program tersebut dibawa melawat perusahaan sangkar ikan terapung yang diusahakan oleh Awang Haji Zaini bin Haji Awang Damin, Suriname Enterprise. Program ini menarik penyertaan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Diorang pun iski sebenarnya pasal banyak yang dia pernah tahu tempat ini boleh dilawat dan aktivitinya pun agak unik lah dari segi ada kelainan daripada program-program yang lain. Jadi kalau boleh macam digalakkanlah lebih ramai lagi orang dapat ikut. Dua pengajaran utama dari surah Al-Mulk ialah pertama, tidak ada satu pun di dunia ini milik kita, hatta pasangan dan anak pinak semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidup dan mati sebagai ujian bagi manusia. Ujian demi ujian yang diberikan sebagai saringan untuk melihat siapakah yang terbaik amalannya dalam kalangan manusia. Maka inti surah ini mengajak kita untuk mengukuhkan keimanan. Inilah yang akan menyelamatkan manusia daripada segala jenis azab. Apatah lagi azab kubur. Demikian antara huraian, intisari dan pengajaran ayat daripada Tadabbur Surah Al-Mulk yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Yadi bin Haji Mat Yasin, penolong pendaftar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dari Masjid Kampung Bunun bagi menyemarakkan malam munajat kali ke-107. Acara munajat juga mengundang Awang Muhammad Adi Faisal bin Haji Omar yang dipertua Ikatan Persatuan Belia Bunun Ikram yang memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Masjid Kampung Bunun. Turun mengimarahkan acara Belia Ikram Tenaga Akademik Yunisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Jawatan Kuasa Ta'mir dan Jemaah serta Belia Masjid Kampung Bunun serta masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara. Sejurus selesai bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah, diteruskan dengan bacaan Surah Al-Mulk beramai-ramai, dipimpin oleh Yang Mulia Awang Muhammad Nazri bin Haji Abdul Karim, Belia Ikatan Persatuan Belia Bunun Ikram dari Masjid Kampung Bunun. Pesakit yang menghidam kegagalan jantung di Asia adalah lebih muda dengan purata umur 60 tahun berbanding 70 tahun di Eropah. Di negara Brunei Darussalam, kajian menunjukkan purata umur pesakit yang menghidam kegagalan jantung adalah lebih muda dengan purata umur dalam lingkungan 50-an. Sementara itu, 1 daripada 3 pesakit mempunyai sejarah diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi. Dalam usaha menanganinya, Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam memperkenalkan buku garis panduan kegagalan jantung kebangsaan 2023. Buku garis panduan itu diharap akan memperkukuh kualiti penjagaan kesihatan pesakit, mengurangkan kemasukan ke hospital dan meningkatkan kesihatan kardiovaskular penduduk. The book is for all healthcare professionals in Brunei because we have, although we have adopted guidelines and international recommendations, we've made some adjustments to suit our local requirements and our patients and people. Kursus latihan intensif dan interaktif pengurusan strategi konflik bagi profesional SCMP yang diadakan selama 5 hari berakhir dengan penyampaian sijil. Dianjurkan oleh Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC dengan kerjasama Singapore Mediation Centre SMC, kursus bertujuan bagi melengkapkan peserta dengan teknik penyelesaian konflik yang cekam dalam pelbagai konteks. Kursus yang berlangsung di Pejabat BDAC Jalan Kumbang Pasang itu dihadiri oleh 27 peserta terdiri daripada sektor kerajaan, syarikat swasta dan orang awam. Jabatan Belia dan Sukan mengadakan sesi pemberigaan kempen Hari Bertindak di ke-44 daerah kepada agensi sektor kerajaan, sektor swasta, persatuan dan pergerakan belia. Di daerah Temburong, sesi pemberigaan diadakan di Kompleks Bangunan Jabatan Kerajaan Daerah Temburong. Ia merupakan salah satu pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan lagi penyertaan agensi berkenaan untuk terus bergiat aktif dalam melaksanakan aktiviti sukarelawan. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai dan menganjurkan kempen Hari Bertindak sempena Hari Sukarelawan Antarabangsa yang dijadualkan pada 10 Disember 2023 hingga 31 Januari 2024 bolehlah membuat pendaftaran melalui saluran platform media sosial Hari Bertindak. Untuk berkongsi dan mempromosi kerja. Kajian Tenaga Kerja KTK 2023 akan dikendalikan bermula 16 Oktober hingga 12 November 2023. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan KTK 2023 melibatkan 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Temu duga dilaksanakan menggunakan kaedah Computer Assisted Personal Interview CAPI. Pegawai kajian akan menggunakan tablet bagi menjalankan temu duga bersemuka dengan keluarga terpilih.
Ketua isi rumah terpilih hendaklah memberikan kerjasama menyediakan awal maklumat yang diperlukan bagi melancarkan proses temuduga. Keluarga terpilih dinasihatkan supaya memastikan pegawai-pegawai kajian menemuduga adalah pegawai yang dilantik oleh JPES melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan serta ves rasmi JPES. 11 buah premis perniagaan dikenakan kompaun dan notis amaran sepanjang bulan September 2023 setelah gagal mematuhi harga yang ditetapkan dan peraturan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan 4 kompaun dikeluarkan kepada 4 buah premis perniagaan kerana gagal mematuhi akta berkenaan. Syarikat terbabit ialah Sri Yasra Enterprise Sdn Bhd, Kampung Jangsak, Aprina Supermarket Sdn Bhd, Kampung Tungku, Sri Shah Jua Trading, Jalan Kumbang Pasang dan Syahi Jaya Sdn Bhd, Bandar Seri Begawan. Sementara itu, 7 notis amaran dikeluarkan kepada 7 buah premis perniagaan pada bulan September atas kesalahan seperti gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan dan mempamerkan harga yang tidak selaras dengan sistem pembayaran di kaunter. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak selama 5 hari bermula 16 Oktober ini. Sehubungan itu, orang ramai yang tinggal di kawasan berdekatan di Padang Tembak Polis Diraja Brunei Jalan Aman disaran untuk tidak berasa cemas atau menghampiri tempat latihan tersebut sepanjang latihan dijalankan. Latihan akan diadakan bermula pukul 7 malam tertaklung kepada keadaan cuaca.